bertolak kerana studio Kemara TV sekarang ini dikunjungi oleh tetamu dari BSTP Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih dan tentunya banyak yang boleh kita kongsikan nanti. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, Waalaikumsalam, khabar baik. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama kami dalam rancangan Sembang Pelenggak bersama tetamu jemputan. Untuk pengetahuan Cikgu, rancangan Sembang Pelenggak ini disiarkan live di YouTube Rasul Kemara TV dan kami akan siarkan semula dalam bentuk tertunda nanti. Bolehkah Cikgu berkongsi dengan penonton Kemara TV sedikit biodata Cikgu dan juga tugas rasmi Cikgu di BSTP sekarang? Baik, terima kasih kepada adik pengacara. Baik, sebelum saya tiba ke sekolah ini, saya agak teruja dengan nama Datuk Kemara. Siapa Datuk Kemara sebenarnya? Baik, jadi bila saya hadir kat sini dan saya tahulah ia seorang penghulu. Baik, berkaitan dengan diri saya sebenarnya dulu asalnya adalah seorang cikgu. Okey, kemudian saya bertugas lebih kurang 10 tahun di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan kemudian saya bertugas sebagai penolong pengarah di bahagian teknologi pendidikan. Pada ketika itu dipanggil BTP di Bukit Kiara. Di situ saya bertugas selama 5 tahun dan saya memimpin unit matematik untuk membangunkan perisian kursus pendidikan untuk subjek matematik. Selepas 5 tahun di BTP, saya melanjutkan pelajaran ke universiti di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya mengambil sarjana teknologi pendidikan dan saya kembali semula ke BTP. Lebih kurang 6 bulan di BTP, saya berhijrah ke Institut Unibaki sebagai pensyarah kanan di sana, yang mana saya melatih bakal-bakal pemimpin di Malaysia lah. Dan saya bertugas di IB selama 12 tahun sebelum saya kembali semula sebagai timbalan pengarah di BSTP hingga hari ini. Terima kasih Cikgu. Boleh Cikgu ceritakan serba sedikit kepada penonton Kemara TV ini tentang hasrat rombongan kumpulan ini ke sekolah kami? Baik, matlamat rombongan kami ke sekolah Kemara ini ialah kerana kami ingin melihat apakah perubahan yang telah dibuat oleh Cikgu Nizam hingga menjadikan sekolah Kemara ini muncul sebagai showcase school Microsoft. Sebenarnya bila sampai ke peringkat showcase school, pastinya sumbangan yang dibuat untuk merubah sekolah ini ke tahap showcase school adalah sangat tinggi, yang mana dengan adanya showcase school ini, sekolah dianggap sebagai berjaya dalam bidang teknologi. Yang mana untuk mencapai tahap showcase school ni, selain pemimpin yang mahir dalam teknologi, pemimpin perlu memastikan setiap orang guru di sekolah ini kompeten dari aspek teknologi, terutama dalam MIE. Dan kami mengharapkan ahli-ahli rombongan yang bersama kami pada pagi ini dapat melihat contoh-contoh dan perubahan yang telah dibuat oleh guru besar. Macam mana ianya berjaya merubah sekolah daripada zero kepada hero. Terima kasih Cikgu. Cikgu, boleh kami tahu apakah pandangan pertama Cikgu sebelum Cikgu sampai ke sekolah kami dan pernahkah Cikgu sampai ke Bandar Charles sebelum ini? Baik, pandangan pertama, cara ikhlas bila saya masuk ke sekolah ni, kata pemandu kenal tadi, lorong ke sekolah ni agak sempit. Tapi bila sampai saya melangkah kaki masuk, wow, hebat sekolah ni. Dengan orang kata sambutan yang hebat diberikan kepada kami dengan pasukan kompang dan nyanyian tadi yang diberi, sangat menarik. Dan bila saya bergerak ke Dewan Aula tadi yang mana kami telah dikongsikan oleh Tuan Guru Besar kejayaan dan demi kejayaan yang telah dicapai oleh sekolah ini. Dan bila saya bergerak
ke tempat ini, saya dapati persekitarannya sangat cantik. Dan setiap sudut tu diisi dengan benda-benda yang boleh memberi manfaat kepada murid-murid sekolah. Inilah contoh macam di satu bawah tanda, tempat inilah tempat di mana murid akan menapi cabaran yang sebenarnya. Dan sebenarnya saya biasa sampai ke utara, cuma saya tak pergi ke Bandar Calon sebelum ini. Terima kasih, Cikgu. Ya. Baik, Cikgu. Setelah Cikgu melawat sekolah dan melihat persekitaran sekolah tertua di negeri Kedah ini, apa pandangan jujur Cikgu terhadap sekolah kami dan apa cadangan untuk Cikgu untuk kami tambah baikkan sekolah kami lagi? Baik, bila mana rombongan kami turun dan melawat sekolah ini, saya dapati ada seorang student yang menjadi pengacara kepada kami yang menerangkan setiap aspek apa yang kami akan lawati selepas ini, dan dia menerangkan tentang sekolah ini dari segi sejarahnya, yang mana sekolah itu diwujudkan pada tahun 1892, betul? Dan actually sekolah yang tertua di Kedah saya rasa, dan di Malaysia. Dan saya lihat dan kami dapati bahawa sekolah telah berjaya mendidik murid untuk menjadikan manusia itu ke arah menjadi murid yang sebenarnya. Okey, dan apa yang perlu kita tambah baik ialah macam mana murid-murid ini bila keluar daripada sekolah ini, dia mendapat satu pengalaman dan dapat satu bekalan untuk dia melangkah masuk ke sekolah menengah. Terima kasih, Cikgu. Oh, ya, Cikgu. Memandangkan Cikgu adalah di antara terajuk utama yang mengepalai BSTP Kementerian Pendidikan Malaysia, boleh tak Cikgu ceritakan sedikit aktiviti yang disusun di BSTP terhadap pendidikan di sekolah-sekolah di Malaysia dan bentuk bagaimanakah BSTP ini berfungsi? Baik, terima kasih kepada adik pengacara ya. Baik, antara matlamat utama BSTP sebagai peneraju digital ialah ingin melahirkan murid-murid yang fasih digital. Untuk melahirkan murid-murid fasih digital ini, kami di peringkat kementerian telah merancang banyak program ke arah menjadikan bagaimana murid-murid ini fasih digital, dan melalui banyak program yang kami laksanakan melalui pertandingan. Okey, yang mana contohnya macam kita adakan pertandingan drone, kita adakan Minecraft, kita adakan story digital DST digital storytelling. Melalui pertandingan inilah murid-murid akan mempelajari, akan mahir dalam bidang teknologi, dan cikgu yang terlibat juga akan menjadi mahir. Jadi sebenarnya fungsi utama BSTP adalah macam mana kita nak membudayakan teknologi dalam kalangan warga sekolah, terutamanya kepada murid, guru dan juga pemimpin. Dan untuk makluman, sehingga 2030 kita akan dapati dunia ini mempunyai bidang-bidang pekerjaan yang selama ni kita tak pernah terfikir akan wujud. Jadi bila seseorang itu menguasai teknologi, mudah baginya untuk survive dalam dunia serba canggih hari inilah. Soalan seterusnya, apakah inovasi yang sedang Cikgu laksanakan untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan murid di sekolah? Baik, terima kasih kepada adik pengacara. Kalau kita merujuk kepada dapatan-dapatan kajian tentang membaca dan juga artikel, kita dapati bahawa budaya membaca dalam kalangan murid semakin merosot. Disebabkan oleh budaya menggunakan gadget dalam kalangan murid-murid. Jadi, ke arah itu, saya telah merancang satu inovasi yang kita panggil sebagai Advanced Integrated Nilam System. Baik, inovasi ini merupakan satu sistem atau aplikasi yang mana murid-murid tak perlu lagi membaca dan merekod apa yang dibaca ke dalam buku ataupun dibuat secara manual. Baik, sistem ini merupakan sistem yang menggunakan artificial intelligence sepenuhnya, yang mana apabila murid membaca, bukan hanya setakat benda-benda yang dalam bentuk buku, tapi dia boleh kembangkan lagi
apa sahaja sumber yang memberikan dia maklumat. Contoh, bahan daripada YouTube, bahan daripada Facebook, Instagram, TikTok atau sebagainya. Okay, bila murid tersebut membaca ataupun mendapatkan maklumat, dia akan akses kepada sistem tersebut dan dia akan mencatat dalam bentuk apa jua catatan dan bentuk sinopsis atau ringkasan tentang apa yang dia baca. Okay, kemudian murid akan scan barcode ataupun akan mencatat sumber bahan tersebut, siapa yang terbit, tahun bila dan sebagainya. Langkah seterusnya nanti, murid akan melaksanakan apa yang saya cakap tadi, menulis kembali apa yang dia baca, konten dia, dan dia akan kongsikan bersama dengan rakan-rakan di alam maya. Jadi setiap progres, setiap step, setiap apa yang murid laksanakan ni akan di keep track oleh sistem. Berapa banyak dia baca buku, tajuk buku apa yang dia baca, bahasa apa yang dia gunakan. AI akan recommend, you suka buku fiction, ini tajuk dia yang boleh baca. You suka YouTube dokumentari, ini tajuk dokumentari yang boleh rujuk. Okey, kemudian bila itu berlaku, sistem akan memberi markah dan point kepada bilangan malam-malas yang diperolehi oleh murid tersebut. Katakan dia dapat malam-malas daripada A, awak punya bahan ini memang cukup cantik untuk saya kongsikan dengan orang lain. Jadi kita akan dapat markah. Kemudian proses seterusnya nanti ialah sistem akan memberi markah dalam bentuk, katakan dia membaca dia banyak lah, and then dia akan bagi lencana, dia akan bagi sijil kepada setiap pencapaian yang dicapai oleh murid tersebut. Okay, yang seterusnya nanti, katakanlah murid membaca buku lah. Jadi untuk mengesahkan, sistem atau akan sahkan kalau tajuk tu ada yang dia punya database dia. Okay, kalau katakan dia baca surat khabar, cikgu kena sahkan tajuk tahun bila, bila tarikh diterbitkan sebagainya. Dan yang akhir sekali nanti ialah murid akan ada profil. Berapa banyak buku dia baca, berapa jam dia gunakan untuk membaca, berapa banyak maklumat yang diterima di peringkat murid. Dan di peringkat kementerian pula, kita akan ada satu data yang mana murid ni akan di-ranking di peringkat sekolah, dia nombor berapa tahun baca dia di peringkat darjah, di peringkat daerah, di peringkat negeri dan di peringkat kebangsaan. Kita di kementerian akan melihat sejauh mana pencapaian tersebut dalam aspek membaca. Dan bahasa apa yang paling banyak digunakan oleh murid untuk membaca? Adakah bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, ataupun bahasa Cina ataupun bahasa India? Sistem akan keep track segalanya. Dan sistem ini sedang dibangunkan oleh sebuah syarikat, dan alhamdulillah tahun lepas tajuk tentang sistem ini telah mendapat nombor 1 dalam program MyHackathon, dan kami telah dianugerahkan dengan grant berjumlah RM250,000. Dan sistem ini pula nanti bila dah siap, kami akan buat advancement dengan peruntukan yang telah diberi sebanyak RM1,5 juta untuk menjadikan dia boleh digunakan oleh rakyat Malaysia lah. Dan untuk murid di Malaysia seramai 52 juta murid. Terima kasih cikgu. Sebagai pelajar, tentulah kami ingin mendapatkan sedikit tip atau nasihat dari cikgu. Bagaimana seharusnya kami melengkapkan diri untuk menjadi pelajar hebat dan insan yang berjaya di dunia dan akhirat. Baik, terima kasih. Saya ingin quote kepada apa yang Datuk KPPM selalu dikongsikan, iaitu ABC, anak baik dan cerdik. Dia apa yang penting kat sini ialah untuk menjadi seorang murid yang berjaya, dia kena ada perwatakan yang sentiasa baik menurut perintah dan sentiasa taat kepada ibu bapa dan taat kepada cikgu. Jadi untuk menjadi cemerlang, apa yang penting ialah kita kena ada sikap yang rajin, ingin belajar, tak mudah putus asa. Okey, jadi bila kita ditegur oleh cikgu, kita kena terima dengan hati yang terbuka sebab cikgu tahu apa yang baik untuk kita. Okey, kalau kita contohnya kita kena denda tak siap katakan tugas,
Janganlah kita bertahu balik kat rumah, cikgu denda saya. Jangan. Dia anak yang baik dan akan buat yang terbaik. Dan untuk menjadi cemerlang dalam pendidikan ini ialah kita kena sentiasa membaca. Membaca itulah betul kata orang tua, membaca adalah jambatan ilmu. Dan yang penting sekali, jangan langgar perintah cikgu dan jangan lawan cikgu, taat kepada cikgu dan taat kepada kedua ibu dan bapa. Terima kasih cikgu. Satu lagi cikgu, sebelum cikgu melangkah keluar dari studio ini, boleh tak cikgu, boleh tak kita berkongsi sedikit pengalaman cikgu semasa bersekolah seperti kami, maksud kami pengalaman manis waktu cikgu menjadi murid sekolah rendah seperti kami dan di sekolah mana cikgu waktu itu? Satu soalan yang baik dan soalan yang tak pernah saya kongsikan dengan orang yang sebelum ini. Baik, untuk makluman, saya bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Simpang 5 pada tahun 1971. Dan saya mungkin lebih, orang kata dalam masa 2 tahun saya akan bersara sebagai seorang pegawai di kementerian setelah berkhidmat selama 36 tahun. Pengalaman cikgu semasa menjadi murid 6 tahun sangat manis untuk dikenang. Sebab pada ketika itu, saya teringat lagi dan saya takkan lupa seorang cikgu, namanya Cikgu Idris, dia terlampau garang. Okey, terlampau garang. Kalau murid silap sikit, dia akan libas dengan pembaris kuning panjang pada ketika itu. Dia akan lempang murid yang ingkar kepada arahan cikgu. Itu masa di tahun 1 lah. Dan pada ketika itu saya masih ingat, saya agak aktif pada ketika itu dan saya sanggup potong buku abang cikgu untuk saya jadikan poster. Dan poster itu dilengkap dalam bilik darjah. Dan saya sangat gembira pada ketika itulah. Dan saya kena maaf bila balik ke rumah sebab buku dia saya koyakkan. Okay, bila sampai ke tahun 2, satu pengalaman yang menarik, cikgu tu suka bawa murid dia keluar ke sekolah. Dia bawa kami ke sekolah dengan kerusi dan kami belajar menyanyi, kami belajar orang kata bersajak di bawah pokok. Cukup cantik. Dan kalau benda ni, sebab kita belajar bukan saja dalam bilik ajar tapi di luar bilik ajar. Dan di tahun 3 pun sama, cikgu yang sama juga dan dibuat benda yang sama dan sangat menariklah sehingga saya ke tahun 6. Dan pengalaman sekolah rendah memang kita takkan lupa lah. Dan yang paling manis, pada waktu itu ada satu grup, orang kata, dia panggil sebagai magic ke? Silap mata, ya, silap mata. Saya teringat, dia ambil topi dia masukkan telur, dia pecahkan, dia kacau-kacau tu jadi burung. Sangat menarik. Dia ketika itulah. Dan kami kena bayar 10 sen untuk tengok tayangan tersebut. Very interesting pada ketika itu. Dan ketika itu pula, nasi lemak 10 sen harga dia. Murah sangat. Kuih 5 sen. Dan kami belanja pada ketika itu hanya 20 sen sehari. Sekarang tak boleh RM5, RM6. Itulah pengalaman cikgu semasa berada di sekolah rendah. Terima kasih cikgu. Sekali lagi terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami di Kemara TV. Jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Kemara TV dan web kami di www.skdwkemara.com. Semoga cikgu selamat dalam perjalanan pulang dan jangan lupakan kami di Kemara TV. Semoga ukhuwah ini berkekalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menjemput saya.